Ekor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila sahibi hadzal kitab wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyaikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pengajian pada muka surat 17 pada baris yang ke-6 daripada atas ke bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Keenam daripada fardu sembahyang. Fardu sembahyang kita dah sebut dah, iaitu rukun sembahyang. Cuma dalam kitab ni dia datang ke cara bilangan yang berlainan daripada cara bilangan di dalam kitab-kitab yang lain, iaitu dengan 21 rukun. Kalau kita tengok pada bilangan di dalam kitab-kitab yang lain, rukun sembahyang ni 17 ataupun dikira dengan 13. Tapi di sini dia kira dengan 21. Keenam daripada fardu sembahyang itu rokok. Dan bagi rokok itu 6 syarat. Kena ada 6 syarat ni baru sah rokok dalam sembahyang kita. Kalau tidak ada 6 syarat ni, maka sembahyang kita, rokok kita tu lah tidak sah. Jadi bila rokok kita tidak sah, maka rokok itu salah satu daripada rukun sembahyang. Jadi rokok saja tidak sah, maka hak lain tak jadi berlaku. Baik. Dan baginya 6 syarat. Pertama, bahawa cenderungkannya seorang akan segala badannya. Kita kena cenderung. Jadi cenderung ni setara mana? Setara 45 darjah. 45 darjah. Jadi hak paling afdalnya ialah 90 darjah. Memadai dah. Orang panggil kita solat saat ni dengan 45 darjah telah memadai. Kalau setengah-setengah kita ataupun setengah-setengah dobiknya, dia panggil sekira-kira tangan kita rokok saat ni cenderungnya tubuh kita sekira-kira tangan tu sampai kepada lutut. Bila tangan saat ni tu sampai kepada lutut, maka memadai dah, orang panggil tahap bagi rokok kita. 6 syarat. Pertama, bahawa cenderungkannya badan kita, cenderungkannya musalli akan segala badan seorang kita lah.
Dan yang sempurna rokok itu dirata. Jadi cenderungkan dia tu, kalau kita boleh nak tulis dobit sikit, sekira-kira sampai tangan yang beradat, tangan yang adat kebiasaan ni kepada lutut. Dia ada saja orang hok tangan dia panjang. Bukan tangan panjang curi dak, maksud kata tangan panjang tu tangan betul-betul dia ni kalau hidup saja gitu pun tangan dia sampai pada lutut. Hak tu tak ambil iktibar. Ataupun tangan orang pendek sangat. Pendek sangat sekira-kira dia kena duduk rokok betul ni baru sampai tangan dia pada lutut dia. Itu pun tak ambil iktibar. Kita ambil iktibar orang biasa. Kadar 45 darjah ni sampai dah tangan kepada lutut. Itu dia kata syarat yang pertama. Dan yang sempurna rokok itu diratakannya tulang belakangnya. Itulah hak sempurna rokok. Kita rata orang panggil tubuh kita ni lagu mana? Gitu ni. Diratakan tubuh kita ni orang panggil 90 darjah lah. Dan yang hak sempurnanya kepala kita ke biar sama. Dia kadang-kadang hak berlaku di masyarakat kita ni iaitu orang panggil kepala tu kadang-kadang demo jatuh ataupun demo akak tak si. Rokok saat ni tu sebolehnya kita sama ke dengan orang panggil belakang bilikat kita saat ni tu lah. Dan tanggungnya dengan sekira-kira apa tu? Tulang belakangnya dan punggung tu ni. Apa kali tu? Tulang belakang dan punggungnya dengan sekira-kira jadilah seperti papan yang satu. Nak ni. Papan punggung kita, tulang belakang kita, tekuk kita, kepala kita, sekira-kira jadi seperti mana papan yang satu. Hak tu hak sempurna lah. Kemudian tangan kita ni kalau orang lelaki tu dibahas dalam bab sunat pula lah. Kalau bagi orang lelaki sunat kita buka ke lambung, dan bagi orang perempuan kita tutup ke lambung kita. Baik. Dan didirikan kedua kakinya. Maksud kata kedua kaki tu kita kena dirilah. Dia kalau kita rokok hak sempurna ni sebenarnya dia dah kira urat-urat kita ni jadi sedap dah. Sedap molek dah. Kenapa? Kalau kita rokok yang sempurna dia urat-urat saat ni semua kita dah dapat rasa dah sebenarnya lah. Nanti kita naknya. Jadilah seperti papan yang satu dan didirikan kedua kakinya dan memegang akan dua lututnya. Hak ni hak sunat lah ni. Kita pegang ke dua lutut. Kaki saat ni pun didirikan. Maksud katanya tak nak orang panggil bahasa dia apa kita tak terik. Dia nak biar terik molek kaki kita saat ni. Jangan kenda. Didirikan serta kita pegang ke pula kepada dua lututnya dengan dua tangannya. Pegang dengan dua lutut kita tu dengan dua tangan kita. Dia tak nak jari sangat. Tak, dia sekira bukan nak tutup betul seperti mana sujud. Kalau sujud tangan-tangan kita ni kalau boleh nak tutup betul. Itu dalam bahasa sujud. Adapun pada masalah rokok ni sebolehnya kalau kita akad ke tangan jari kita ni seolah-olah dia jadi menghadap ke arah kiblat. Hak tu hak yang seeloknya. Menghadap kepada arah kiblat bila kita akad. Sekira-kira kalau kita akad tangan kita, hak kita pegang di dua kepala lutut kita, dia menghadap kepada kiblat. Baik. Dengan dua tangan yang kedua, tunduk orang yang sembahyang duduk sekira-kira berbetulan dahinya akan hadapan dua lututnya. Ni syarat yang kedua ni. Tidak syarat kedua ni. Dan memegangkan akan dua lututnya dengan dua tangannya. Kedua, tunduk orang yang sembahyang, tunduk orang yang sembahyang duduk. Kalau kita hak semai duduk ni hak tak mampu berdiri, sekira-kira berbetulan dahinya akan hadapan dua lututnya. Kau boleh rokok tu sampai setakat tu.
Isyarat dia tu semampu-mampunya sebolehnya biar siapa sekira-kira berbetulai dahi kita akan hadapi dua lututnya. Tu hak orang panggil cara rokok bagi orang yang solat berduduk. Dan yang terlebih sempurna daripadanya bahawa berbetulan dahinya akan tempat sujudnya. Kalau boleh biar berbetulan dengan tempat sujud. Tu baru rokok. Kalau sujud tu dia orang panggil kena dahi pada tempat sujud dah. Ni bagi dia kata apa saat ni? Bagi orang semaya duduk. Orang tak mampu berdiri. Bahawa berbetulan dahinya akan tempat sujudnya. Tu. Ketiga, bahawa ada tak jelas hak Jawi ni. Bahawa ada bahawa diisyaratkan. Ketiga, bahawa diisyaratkan bagi orang yang berguling atas lambungnya. Kalau orang hok berguling di atas lambung, maksudnya kita tidur atas cara guling atas lambung yang kanan. Hak tu paling afdal. Jadi sebelum orang yang tak mampu berdiri, dia kena solat duduk. Kalau tak mampu duduk, kena berbaring di atas lambung yang kanan. Kalau tidak, ayat letak tidur begitu. Jadi sebelum cara tidur tu, dia kena duduk pada lambung dia. Jadi kalau kita saat ni tu mampu, orang panggil solat kita di atas lambung kita, maka bagaimana cara kita nak rokok? Maka dia kata dengan diisyaratkan. Jadi diisyaratkan sini dengan kepala kita lah semampu kita. Cuma diisyaratkan dengan tunduk bagi rokok tu terlebih rendah, ditundukkan bagi sujud itu terlebih rendah daripada tunduk bagi rokok. Dan yang lebih sempurna daripadanya bahawa dan bagi orang yang terlentang atas belakangnya. Orang terlentang ni orang hak tidur lah. Lambung lah. Lambung posisi seperti mana orang hak mati saat ni. Jadi orang yang mana dia tu mampu untuk berada di atas lambung kanan atau lambung yang kiri, dia kena duduk, orang panggil berguling di atas lambung sebelum daripada dia terletak seperti mana orang tidur. Jadi tak boleh kalau dia ni mampu untuk berbaring di atas lambung dia terus berletak, tak boleh. Dia serupakan, dia orang panggil, dia ikut bertahap. Jadi tak mampu berdiri, duduk. Kalau tak mampu duduk, berguling atas lambung dia. Baring mengiringi. Mengiringi pada lambung yang kanan. Kalau tidak, barulah dia solat dengan cara bertelentang atas belakangnya dengan kepalanya. Dia kata dan bagi orang yang terlentang atas belakangnya dengan kepalanya, maksud katanya orang hok berguling atas lambung ataupun orang yang tidur solat cara bertelentang seperti mana orang tidur, diisyarat ke rokok dia saat ni. Begitulah. Jadi orang kalau kata dia ni terletak, tak boleh nak solat dengan berguling di atas lambung, maka dia saat ni tu solat macam mana? Orang panggil cara terletaknya. Cara terletaknya, dia olokkan kaki dia, dia akakkan sedikit kepala ke arah kiblat. Tu caranya. Dia cara beginilah yang kita kena lakukan bagi orang hok meninggal. Jadi orang hok baru orang meninggal saat ni, ataupun orang panggil hok hampir pada matilah, kita meletakkan dia, terletakkan dia, maksudnya seperti mana orang tidur tu, kaki saat ni hadap kepada arah kiblat dan kepala dia tu saat ni diakakkan sedikit untuk solat. Adapun mayat pun begitu juga. Mayat pun begitulah cara dianya. Jadi kebiasaannya lah masyarakat kita saat ni tu sebelum daripada nak sembahyang mayat, biasa ada sembahyang zuhur dulu, sembahyang maghrib, sembahyang isyak ataupun mana-mana sembahyang fardu. Nak mayat saat ni tu kita buat naik atas masjid, maka begitulah cara letak mayat saat ni, biar orang panggil dia
seperti mana orang hok hidup solat terlentang di atas katil saat ni. Dia biar dia saat itu menghadap ke arah kiblat. Tapi bila masuk dalam kubur ni, kita gulingkan dia saat itu di atas lambung dia yang kanan serta menghadap ke arah kiblat. Dia kalau kata tak ada kiblat, kena gali semula lah. Tak gali semula mayat saat ni kena buat hadap kepada arah kiblat. Ada jadi satu isu dulu, isunya masyarakat hok tanah mayat tu dia lupa nak menghadap ke jenazah mayat saat itu ke arah kiblat. Jadi lama kemudian tu baru berbincang, dia baru orang panggil perasan, mungkinnya baru perasan pada waktu tu. Mungkin hok urus ke tu dia tak perasan ke, ataupun orang hok urus ke tu kurang kefahaman pada agama ke, mungkin pada waktu tu orang-orang hok reti ada KJL kita kata ni. Jadi pada waktu tu lagu mana mayat saat ni tu nak gali semula ke kubur, nak kena hadap ke dia ke arah kiblat ke bagaimana? Maka pada waktu tu ni adalah babo ni bila dia mau bahas babo pun adalah kata maksudnya kena gali semula lah. Kena bagi mayat tu hadap kepada arah kiblat. Tapi ada seorang babo ni comel dia bahas lebih dalam. Hok babo sakna ayat tu betul dah. Tok guru sakna ayat tu betul dah. Cuma ada seorang babo ni dia bahas lebih mendalam. Maksud katanya kalau mayat saat ni tu kita tanah tu dah agak lama. Ni maksudnya kita kena bahas hal tu pula. Kalau mayat saat tu kita dah tanah tu lama, dan orang panggil kemungkinan dah hancur adalah kita kata mayat saat ni tu. Kalau kata sehari dua tu mungkin kita kata boleh lagi lah kita nak gali untuk membetulkan mayat hadap ke arah kiblat. Tapi kalau dah hancur, dah lama sangat, maka tak perlu lagi dah lah. Lepas tu kita duduk buat benda begitu dalam keadaan mayat tak hadap arah kiblat tu, berdosa lah kalau kita sedar. Ni kita sengaja buat. Tapi kalau kita dah tak teringat, mungkin benda tu berlaku kita kata, maka hak tu tidak ada dosa. Tidak ada dosa di atas kita. Dan bagi orang yang terletak atas belakangnya dengan kepalanya, keempat bahawa diisyaratkan oleh orang yang lemah pada tak kala lemahnya daripada mengisyaratkan dengan kepalanya. Jadi kalau kata kita lemah daripada nak mengisyaratkan dengan kepala, maka kita isyarat dengan apa-apa yang kita mampulah. Jadi kalau kepala tu pun kita tak mampu isyarat, maksud lemah sangatlah. Maka kita hadap, kita isyaratkan dengan kelipir mata ataupun mana-mana isyarat yang boleh difahami. Kata kita saat ni tu berpindah pada rukun, rokok, sujud, itu. Maka diisyaratkan dengan kelopak matanya. Tu ni. Kita baca tak habis ni. Maksudnya kalau tak mampu mengisyaratkan dengan kepala, maka diisyaratkanlah dengan kelopak mata. Besar juga kelopak mata ni. Kalau kita fikir-fikir nikmat Allah Ta'ala ni di kelopak mata saja ni pun tak habis dah kita nak syukur. Apatah lagi nikmat-nikmat yang lain. Cuba kita fikir tak ada kelopak mata. Nak buat lagu mana kita hidup atas muka dunia? Kelopak mata tak ada. Nak tidur lagu mana? Nak berjalan lagu mana? Dengan keadaan tak ada kelopak mata saat ni tu. Jadi maksud katanya nikmat di antara nikmat Allah Ta'ala lah kelopak mata ni. Jadi ada seorang syekh, orang ambil, orang kuat ibadat. Jadi orang kuat ibadat ni pun kalau tidak ada ilmu susah juga. Kena tipu ke setan. Sebab tu kita kena ada ilmu. Jadi satu ketika saat ni, bila dia ni kuat ibadat banyak sangat, maka setan saat ni tu pilih cara lagu mana nak hasut dia ni supaya durhaka pada Allah Ta'ala. Maka duk fikir-fikir cara, maka setan saat ni buat rupa manusia, buat belakang taat ke Tuhan, ibadat ke Tuhan, dengan beberapa minggu tak makan, tak tidur, tak rehat ibadat. Jadi ambil hodok kuat ibadat dah pada Allah Ta'ala ni, maka dia pun terpesona, terpegung tengok hebatnya ibadat setan saat ni. Dia tak tahu kata setan. Maka dia pun tanyalah kepada setan hok belakang diri tu orang taat pada Tuhan. Dia tanya, "Hei Tok Syekh, lagu manalah Tok Syekh ni boleh buat ibadat ke Tuhan begitu sekali dengan tak rehat, tak makan?" Maka dia kata lagu ning.
membuat ibadat ke Tuhan lagu mana? Dia kata buat ibadat supaya orang buat. Ada dia tanya mung dulu ada buat maksiat ke tak ke Tuhan? Dia kata tak ada buat maksiat. Ibu bapa kita pun tok nenek kita pun jenis orang berjuruh dah. Jadi saya kata hatu silap kamu. Silap kamu mana? Ni kata setan yang dah ambil. Silapnya kata setannya dia kata kamu tak pernah buat maksiat dengan Allah Taala. Tu silap kamu. Lepas tu lagu mana? Dia kata mu kena buat maksiat pada Allah Taala. Gapo dia? Dia kata kena cari dosa besar lah. Biar mu taubat tu betul-betul. Setan tu nak mempengaruhi orang ni macam-macam. Dia kata nak buat gapo? Dia kata mu bunuh orang. Oh masya-Allah, bunuh ni besar dosa dia nya. Kalau gitu berzina, berzina pun besar. Kalau gitu minum arak. Tak. Dia kata minum arak pun besar juga tapi bolehlah. Maksudnya ada dah termakan dengan hasil tes-tes ni. Tu kita kena beringat ni. Jadi pada waktu tu akhir sekali dia minum arak hingga tak sedar bawa pada maksiat. Bila maksiat dia malu, orang tahu tak lebar dah buat maksiat, duk berzina, dia pun bunuh. Jadi maksud katanya sampailah semua dosa-dosa saat ni dia buat. Sebab itulah orang kata arak ni kepala bagi maksiat tu jolok lah. Maka akhirnya orang tahu, orang pun igat. Bila igat dia saat ni tu setan mari lagi. Setan mari kata mu nak suruh aku selamatkan mu kau. Dia kata tolong selamatkan hamba, lepaskan hamba. Dia kata kalau gitu mu kena sujud kat aku. Nak sujud lagu mana mu kena ikat dah ni. Kata setan, mu isyaratlah dengan kelopak mata tak apa dah. Tu tengok nak ayat kata situ saat ni. Orang ibadat kau Tuhan ni habis-habis cara tak mampu dengan cara zahir, dengan cara isyarat pun tak apa dah. Dia saat ni tu nak kata orang yang betul-betul berjuruh taat kau Tuhan tu boleh terbalik sampai gitu mu. Akhir sekali dia tutup ke mata dia nak klik, akhirnya tertutup tak terklik-klik. Maksudnya mati dalam keadaan dia kupu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'iyadzubillah. Ni dicerita ginilah kita jadi orang panggil kalah lah kita ni. Rasa Allah kita ni orang ibadat tak banyak, ilmu tak banyak. Sebab itulah orang-orang yang belajar ke ilmu tasawuf gini, dia tak gaduh nak tengok kok orang. Dia tak gaduh nak tengok orang ni begitu, orang ni begini. Tetapi dia tengok kepada diri dia ni akhirnya nak akan jadi lagu mana. Lepas tu kalau gitu lagu mana kita ni ustaz? Kita tak ada lagu mana lah. Kita cuba menjaga bi'ah kawasan kita ni dengan kawasan-kawasan orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Tu saat ni dia terpengaruh dengan orang lah tu. Dia terpengaruh dengan setan yang menyerupai dengan manusia. Jadi kita cuba cari persekitaran kita saat ni tu orang-orang yang berjuruh. Geruk-geruk tu kalau ada geruk masuk ke, geruk naik sikar ke, geruk orang panggil buah kedai kopi ke, geruk apa sekalipun, biar ada geruk-geruk orang hak soleh atak. Gitu ni. Tak ada langsung geruk-geruk pengajian, geruk-geruk dengan asatizah ke apa semua. Menyebabkan kita bila ada masalah kita rujuk pada sahabat-sahabat kita hak mana sama jenis dengan kita. Jadi pada waktu tu maka mereka bukan lagi menasihati kita kepada dekat pada Allah, menyebabkan kita koh jauh. Ada hak bimbangnya takut macam tadilah, mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah Taala. Waliyadzubillah. Kelima, bahawa dikeluarkan segala rukun sembahyang, bahawa dilakukan segala rukun sembahyang dan segala sunatnya atas hatinya. Dia masuk gitu sini. Maksud katanya rokok kita saat ni tu kalau kata kita tak mampu dengan kepala, dengan mata, maka kita laku ke dalam hati. Selagi mana orang yang mana ada akal fikiran boleh melakukan ibadat, ada kesedaran, maka wajib atas dia solat. Wajib atas dia solat. Orang tak sembahyang boleh, syaratnya kena gila. Ataupun haid nifas tu memanglah. Orang hak tak nak buat taat ke Tuhan, tak nak tutup aurat boleh. Siapa kata tak boleh? Boleh. Syaratnya dia sekara. Dia ni kena gila. Sebab orang gila saja yang terlepas daripada tuntutan syarak. Adapun kita hak masih Allah Taala berikan nikmat akal fikir apa semua ni,
Tak, maka selama itulah kita kena taat kepada Allah Azza wa Jalla. Keenam, hendaklah disengajakan dengan tunduknya itu bagi rokoknya. Kita tunduk satu dalam keadaan kita bukannya terkejut, bukannya kita nak turun pada benda yang lain. Kalau kita nak turun pada benda yang lain, contoh katalah seumpama sujud sejadah. Sujud sejadah pada pagi Jumaat tu. Kita nak sujud sejadah, tapi kita masa tahap rokok saat ni kita nak batalkan niat sujud sejadah dan kita hanya nak rokok. Maka pada waktu tu tidak sah rokok kita. Kenapa? Kerana pada awal kita tunduk saat ni tu kita tunduk untuk benda yang lain, tetapi kita pun ubah ke niat saat ni untuk rokok, maka tidak sah. Dia maksud kata daripada awal kita nak turun saat itu memang kita niat untuk nak melakukan rokok. Boleh ni? Baik, sesat situ. Kalau kita nak tambah lagi syarat-syarat seperti dalam kitab lain, seperti sempurnanya baca Fatihah. Maksudnya kalau Fatihah tak sempurna, tidak sah pada rokok. Jadi kita tengoklah pada kitab-kitab yang lain juga. Cuma ni cara uslub orang panggil musannif, pengarang kitab ni. Dia letak ke syarat bagi rokok tu dengan 6 syarat. Ketujuh, daripada fardu sembahyang tamakninah. Tamakninah ni maksud kata berhenti seketika lah. Jangan duduk orang panggil cepat sangat sampai kita tak ada nak tamakninah pada iktidal tu, tak boleh lah. Tamakninah di dalam rokok. Sebab tu badai lah pun jadi 21 sebab dia kira suku ni. Dia kira suku tamakninah saat ni. Rokok tu satu, tamakninah pada rokok tu pun satu. Dan bagi tamakninah tadi syarat yang satu, dan iaitu mana? Syarat bagi sah tamakninah menetapkan segala anggota antara duduk itu. Tak bergerak. Maksud kata kita rokok saat ni tu dalam keadaan ada qadar subhanallah. Subhanallah ni adalah dalam 2-3 saat. Subhanallah adalah. Jadi pada waktu tu kita duk hak rokok tu ada kadar tersebut, maka kita dapatlah kita sahlah rokok kita saat ni. Begitu jugalah dengan permasalahan permasalahan kalau nak sujud sejadah ke sujud sahwi ke kena niat bagi sujud saat ni. Baik. Adapun pada permasalahan kita mendapat rakaat dengan imam. Masalah mendapat rakaat dengan imam pun sama. Biar kita saat itu sempat rokok bersama imam serta mendapat tamakninah di dalam rokok. Jadi kalau katalah kita ni makmum yang masbuk, hak muafiq tak apa. Hak makmum yang masbuk. Jadi hak muafiq asal kata dia jangan terlambat daripada imam 2 rukun saja. Jadi kalau imam rokok dia ni muafiq. Orang hak sempat dengan imam, orang hak wajib nak habis Fatihah. Jadi kalau imam rokok dia tak rokok lagi tak apa. Bukan kata tak apa ni maksudnya afdal. Tak, maksudnya pada nisbah sah atau tidak. Masih sah. Syaratnya jangan terlampau lambat daripada imam sekira-kira 2 rukun fi'li. 2 rukun fi'li ni kalau hak masalah muafiq ke masbuk ke lagu mana kira 2 rukun fi'li ni. Kalau hak muafiq kita letak ni. Kalau masalah rokok, tu imam rokok kita tak rokok lagi. Tu dia panggil masuk 1 rukun. Bila tu imam iktidal, dia panggil selesai 1 rukun, masuk rukun yang kedua. Makmum hak muafiq ni masih lagi duduk berdiri, tak ada duduk rokok apa semua. Bila tu imam lagi sujud, maka makmum ni batal lah solat dia kalau dia tidak niat mufaraqah daripada imam. Dan kalau dia ni tidak termasuk daripada makmum muafiq yang dimaaf ketinggalan 3 rukun. Kalau hak dia termasuk pada makmum muafiq hak dimaaf ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang, maka tu tak apa. Baik. Ada pun masalah masbuk tadi. Masalah masbuk mana? Orang yang mana hak tak diwajibkan menghabiskan Fatihah ni. Orang hak mana dia mari tu lewat dah. Dia tidak sempat berdiri dia dengan berdiri imam tu tak sempat nak menghabiskan bacaan Fatihah qadar orang ramai.
baca Fatihah ramai adalah kita kata 45 saat. Maka kalau katalah dia mari saat ni tu berdiri takbir Allahu Akbar, dia kira dengan takbir dah. Bukan kira dengan dia mari masjid saja, dia kira start pada takbir dia dengan takbir. Maka start daripada dia takbir dengan takbir Allahu Akbar saat ni ada qada 45 saat. Kalau ada qada 45 saat, maka dia saat ni tu dipanggilkan masbuk. Kalau dia ada qada 45 saat, iaitu qadar untuk menghabiskan Fatihah bagi orang ramai, maka dia saat ni tu dipanggilkan muafiq. Dan kalau tak ada qadar saat ni, maka dia saat ni tu dipanggilkan dengan masbuk. Ada dalam setengah minit saja, 3 saat saja. Maka pada waktu tu tak wajib dia habiskan Fatihah, wajib dia baca qadar yang perlu, yang sempat. Bila imam rokok, dia kena rokok nada. Jadi sini kita nak ayat ni. Kalau kata imam rokok, dia tak rokok, tak. Maka hak tu nak jadi kerosak ibadat dia lah. Sebab makmum saat ni, dia jadi tak kira rakaat lah tadianya. Dia tak kira rakaat. Dan makmum saat ni pun memang dia jadi rosak aturan dia saat ni. Makmum masbuk saat ni, bila imam rokok, dia kena rokok selalu. Baik, bila imam rokok saat ni, katakanlah hak ada yang tanya berselisih. Tak makmum nak rokok, tak imam naik dah. Maka pada waktu tu, hak tu tak dikira ke rakaat bagi makmum yang masbuk. Tak dikira ke rakaat bagi makmum masbuk. Ada pun yang dikira ke rakaat bila imam rokok, dia rokok dan dia sempat tamakninah bersama imam. Bila dia sempat tamakninah bersama imam, maka dikirakanlah satu rakaat bagi dia, walaupun dia tak habis baca Fatihah. Kenapa? Kerana baca Fatihah yang dia tak sempat habiskan itu ditanggung oleh imam. Baik, ke-8 daripada rukun, daripada fardu sembahyang itu i'tidal. I'tidal ni maksud katanya berdiri. Berdiri kembali. Kita kembali kepada berdiri. Dan bagi i'tidal 3 syarat. Yang pertamanya berdiri betul. Supaya qiyam lah. Biar ada hak qiyam saat ni. Berdiri betul seperti pada qiyam. Kedua, hendaklah menyahaja dengan i'tidal. Ya tak sih kita bangun dalam keadaan kita tak sengaja nak i'tidal. Dia nak kita bangkit saat ni tu dalam keadaan kita sengaja pada i'tidal. Ni pun ada bahasa masalah makmum ni. Masalah makmum saat ni dia suka kata imam telah bangkit, rupa-rupa imam belum bangkit. Dengan makmum yang sengaja bangkit dulu daripada imam. Tu kita kena tengok dalam lebih lanjut dalam masalah solat berjemaah dah ni. Ketiganya bahawa jangan dipanjangkan akan dia melainkan pada kunut atau pada sembahyang tasbih. Tu syarat bagi sah i'tidal. I'tidal tu sekadar kita bangkit qadar subhanallah. Jangan kita panjang ke berdiri pada i'tidal tu lebih daripada qadar Fatihah. Tak boleh. Kalau kita berdiri lebih pada qadar Fatihah, maka atas kaul yang muktamad dalam mazhab kita batal solat kita. Kenapa? Kerana i'tidal tu dia panggil rukun yang pendek. Dia dalam sembahyang ni dia ada 2 rukun saja. Hak rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi tu hak lain bahasa dia. Maksudnya hak di dalam sembahyang tu perbahasa dianya, hak dalam rukun fi'li saat ni tu dia ada 2 saja. Yang pertama ia panggil rukun yang pendek, yang kedua ia panggil rukun yang panjang. Jadi rukun yang pendek ni selain daripada rokok dan sujud. Rokok dan sujud ni dia panggil rukun yang panjang. Rukun yang panjang. Berdiri gapo tu dia tak kira lah, dia hanya bahaskan masalah i'tidal dan duduk antara sujud. Duduk antara 2 sujud dan i'tidal saat ni tu dikira rukun yang pendek. Maka tak boleh kita berdiri i'tidal dan duduk antara 2 sujud tu lama, tak boleh. I'tidal tak boleh duduk, tak boleh berdiri lebih daripada bacaan Fatihah. Tu tanda. Adapun duduk antara 2 sujud tak boleh kita duduk lebih daripada qadar bacaan tahiyat hak wajib. Maka kalau kita duduk antara 2 sujud lebih daripada bacaan tahiyat yang wajib,
ataupun kita berdiri bagi qiyam saat itu lebih daripada qadar baca Fatihah, maka solat kita batal. Kenapa? Kerana kita memanjangkan rukun yang pendek. Itu di antara benda yang membatalkan solat. Lain daripada dia kata lain daripada baca kunut. Kunut tak apalah nak panjang pun. Ataupun solat tasbih. Solat tasbih jangan pula kita duduk orang panggil iktidah semata. Sebab solat tasbih ni dia ada bacaan-bacaan yang memang disyariatkan pada solat tersebut. Bacaan apa? Banyak mana? Jadi pada iktidah tasbih, solat tasbih dan bacaan iktidah untuk kunut, maka itu dibolehkan untuk lebih panjang daripada qadar Fatihah. Jadi maksudnya kita tak sih ni kadang-kadang kita ni kita berjuruh tu lebih pada orang yang berjuruh. Tak. Orang berjuruh dia rajin, kita berjuruh. Orang berjuruh dengan kadang reti, kita berjuruh dengan kadang tak reti. Rasa ibadat. Doa itu dah lama, buat gapo tak ada. Saja dia dah lama nak semaya ni lama. Tak boleh begitu. Tak. Moga dia ada syarat-syarat dia. Memanglah lampu traffic light tu bila orang letak dah lampu tu nyala merah kena berhenti. Tapi berhenti tu lama sangat, siapa orang panggil lampu hijau pun kita tak bergerak juga. Siapa nak merah pula tak bergerak. Tu dia panggil juruh tak tepat. Dia menyebabkan orang lain pula marah. Ikut peraturan pun salah. Ini maksud kata kita nak berjuruh saat ni tu biar kena dengan orang panggil peraturan syarak dia. Kesembilan daripada mana dah? Kesembilan daripada fardu sembahyang itu tamakninah pada iktidah. Kena ada tamakninah juga. Maksudnya berdiri seketika. Jangan sami Allah liman hamidah, Allahu akbar terus, tak boleh. Ia kena ada sami Allah liman hamidah, baru Allahu akbar. Dan syaratnya satu jua seperti barang yang telah terdahulu sebutnya, iaitu pada masalah tamakninah pada rokok. Mana syarat dia? Iaitu menetapkan segala anggota. Jangan hidup bergerak lah. Tangan kita pun hidup bergerak, hidup bergoyang apa. Maksudnya kita duduk berdiam sebentar masuk iktidah. Jadi bila iktidah saat ni mengikut pada mazhab kita, sunat kita baca sami Allahu liman hamidah sama ada makmum ataupun imam. Berbeza pada setengah pendapat mazhab. Bagi imam sunat dia kata sami Allahu liman hamidah. Dia bagi makmum kata Rabbana lakal ham. Kerana ada hadis idza qala sami Allahu hamidah qalu Rabbana lakal ham atau kama qala sallallahu. Bila dikatakan sami Allahu hamidah maka kamu bangun dengan kata Rabbana lakal ham. Ada pun mazhab kita dia tarjih, dia mengambil pendalilan pada hadis ju'ilal iman liyutamma bih, dijadikan iman itu sebagai ikutan. Macam mana ikutan? Maksudnya kita ikut apa saja pergerakan iman, apa saja perkataan iman. Jadi bila imam naik kata sami Allahu hamidah, maka kita pun naik baca sami Allahu hamidah lah. Ni ada juga setengah-setengah tempat-tempat kita dia jadi muballigh. Muballigh ni hok baca kuat tu lah lepas pada imam tu. Tu imam kata Allahu akbar, Allahu akbar. Tu muballigh. Ni. Jadi ada juga setengah-setengah tempat kita ni wallahu a'lam lah. Mungkin atas dasar nak tiru-tiru dia panggil. Nak tiru-tiru dengan dah Mekah. Ni tu imam sami Allah hamidah kita makmum muballigh saat ni Rabbana lakal ham. Dia nak tiru-tiru mungkin. Maka dia buat begitu. Kita kata tu tak kena. Kerana kita nak mengikut atas mazhab kita. Begitu juga dengan qomat. Qomat janganlah kita panjang-panjang ke. Setengah-setengah kita nak tiru-tiru. Tiru produk Mekah Allahu akbar, Allahu akbar. Qomat bukan beh. Kalau azan tu memanglah kena dipanjang-panjang. Qomat dia kena ringkas-ringkas sebab nak suruh orang bangkit dah. Lepas tu nak sedap-sedap supaya tulah. Ringkas pun sedap, kena dengan cara Allahu akbar, Allahu akbar. Tu sunat dia. Qomat ni sunat wasal ke. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.
qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nikah pun sedap juga, tak ada masalahnya. Tak jadi Mekah mana Ustaz. Jadi kita buat ni, kita dengan pandu dengan ilmu lah. Dalam kitab-kitab besar tu ya hurah lah. Ada satu ketika tu masa kami duk mengaji di Pasir Tumbuh ni, di pondok tu, dia Pasir Tumbuh ni ada satu masjid besar, lepas tu ada 2 balasah. Jadi pada maghrib malam tu, masjid besar adalah pengajian tafsirnya. Di balasah tengah ada, kita duk mengaji balasah tengah tu. Duk mengaji kitab I'anatul Talibin, seingatnya dengan guru kami. Guru Ustaz Naim dia tu. Jadinya masa azan saat ni tu tak ada masalah lah. Azan masa qomat tu. Qomat tu dia buat azan pula. Jadi kata guru duk mengajar fiqh ni. Jadi kita kena ikut hak cara syarak lah. Tu guru kata budak baru masuk tu. Ni. Jadi orang ni bila dia mengaji boleh kenal seseorang tu dia buat tu dengan ada ilmu ke ataupun buat-buat, boleh tahu. Ni. Orang buat dengan ada ilmu lain, orang buat-buat lain. Sebab itulah kita duk mengaji lah ni supaya kita ni terhindar daripada ikut orang buat-buat reti, orang buat-buat tahu. Kalau kita tak mengaji, kita tak reti. Kita tak dapat beza mana orang buat-buat tahu dengan orang betul-betul tahu. Ni. Jadi banyaklah lah ni dalam masalah masyarakat kita ni orang hok dipanggil ustaz-ustaz pun. Ni. Jadi maksudnya gitulah. Express. Ya ustaz nak boleh gelar ustaz ni pun kita dak ustaz lah. Sebenarnya demo yang letaknya. Jadi sebenarnya ustaz-ustaz ni demo kena ada pengajian lah. Walaupun tak ambil jurusan agama masa di universiti pun, asalkan ada pengajian, cara manhaj dia dalam pengajian yang diakui oleh guru dia. Ni setengah-setengah tak mengaji. Ni duduk jadi tukang masak 24 jam daripada kecil lahir tu tukang masak. Siapa kau tua tukang masak? Lepas tu orang dengar dia buat ceramah dia sedap. Ustaz dah. Tu hak bimbang sekarang lah ni. Dak. Duk jadi pilot, molek-molek bawa kapal terbang, jadi ustaz dah pula. Apa? Tak boleh sebut hadis sikit, boleh sebut tafsir sikit. Sebab banyak membaca. Ya bukan begitu cara. Sebab tu hak banyak kita dak tengok membawa kepada masyarakat jadi rosak sekarang ni sebab orang hak dak bawa agama saat ni tu. Jadi nak nasihat tak agama, kita semua kena nasihat, kena sama-sama nasihat pada agama. Tapi masalah hukum agama, kita kena serah pada ahli dia. Tu cara dianya. Baik. Tu cara kitanya. Jadi maksud katanya kita kena ambil dengan orang yang layak. Kalau kita ambil dengan orang yang tak layak, maka kita bimbang. Kita bimbang. Tu saja. Adapun kita nak hormat orang, kita nak hormat orang tak ada masalah. Hormat orang. Tapi bila kita memberi title sesuatu tu kepada orang yang tak layak, maka kita bimbangi orang lain saat ni tu terturut-turut ada ambil hukum. Dengan law ni pun kita tengok dengan artis-artis pun dia mau dah ambil hukum. Tu kita bimbang pada masyarakat kita. Baik tu sedikit nasihat lah bagi kita supaya jangan kita terkeliru di dalam mengambil agama. Sebab kita pas ni akan di hari akhirat kita akan turut orang hak kita tak turut lah ni. Kita turut orang benarlah kita masuk ke syurga. Kalau kita turut orang salahlah kita masuk syurga. Sebab tu Allah yarham babasi Tok Wei Saleh rahimahullah taala. Dia ada pesan di Kedah kadang-kadang ada setengah-setengah orang duk amalkan zikir, tarekat gapo bagus. Tetapi hak tak kenanya berzikir tarekat di dalam keadaan tak mengaji ilmu tauhid. Ni hak tak bagusnya. Hatu kita kata, hak rupa bagus tu tak apalah. Tak ada orang halal kita nak tarekat, amal sendiri pun tarekat. Cuma amal banyak tak banyak je. Tetapi pada nisbah kita kena mengutamakan yang lebih utama saat ni. Jadi kalau contoh katakanlah kita dah ambil tarekat dalam keadaan kita tak belajar ilmu usuluddin. Lepas ke tak fardu ain? Tak lepas. Orang kata ustaz orang duk ngaji fardu ain tauhid ni kecil lagi.
Cuba tanya orang mengaji ilmu tauhid kata lepas dah tu duk mengaji kecil lagi. Setara manakah hak yang dikatakan kewajipan kita nak belajar ilmu tauhid? Setara mana hak dia? Kalau kita tak boleh nak ayat hak, tak tahu hak setara mana. Kalau situ pun kita tak boleh nak letak dah, bagaimana kita nak akui kata kita dah lepas dah di dalam pengajian ilmu tauhid. Sebab tu kita mengajar fiqh ko, mengajar tasawuf ko, mengajar hadis ko, kita pesan juga pada kena belajar juga di dalam ilmu tauhid. Ke-10nya daripada fardu sembahyang itu sujud yang pertama. Kena sujud. Sujud ni dia ada dua seperti mana hak ma'ruf di kita lah. Bapa sujud jadi dua kali ni katanya ulama hikmah dianya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ni seperti yang mana ma'ruf. Hak malaikat qiyam sama-sama rokok sama-sama. Tapi bila Nabi SAW pergi pada satu langit yang mana para malaikat ni duduk sujud 24 jam, maka bila sampai Nabi SAW, mereka menyambut Nabi SAW, kemudian mereka sujud kembali. Maka kerana tu katanya ulama, hikmahnya ialah sujud dua kali ni ialah cara ibadat para malaikat zaman dulu begitulah. Jadi adalah di hati Nabi SAW supaya amalan para penduduk langit ni diberikan kepada umatnya. Dia memang dah. Sebenarnya Allah Ta'ala akad Nabi SAW. Isra' Mi'raj kan Nabi SAW kat atas langit tu. Sehingga lepas pada Sidratul Muntaha tu pun. Hingga pada Sidratul Muntaha tu pun. Memang tujuan utamanya ialah untuk menerima ke ibadat solat saat ni. Jadi nak kata sebelum Nabi SAW ada cita-cita tu Allah Ta'ala nak beri dah. Tengok ni. Dan Nabi SAW cita-cita tu ialah salah satu daripada apa yang dicampurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Supaya kita sekarang ni kita duk mengaji, kita sedar kita banyak benda tak reti, banyak orang panggil kelemahan diri kita. Jadi benda-benda hak kita sedar saat ni tu sebenarnya daripada Allah Taala lah. Ni kalau kejap tasawuf lah, tu betul ni. Sebenarnya daripada Allah Taala. Allah Taala campur kepada diri kita. Sebab tu kata guru kami Syekh Rahimuddin hafizahullah taala, guru Al-Bantani di Indonesia. Jadi dia kata tu cara pengajian dengan Syekh Rahimuddin di antara guru tasawuf hakikat lah. Bukan syariat saja, cara hakikat. Jadi dia kata kita dapat mencintai Allah Ta'ala sebenarnya daripada cinta Allah terlebih dahulu kepada kita. Tak. Kita rasa kita ni duk cinta pada Allah. Dah, hakikatnya kata guru kami, kerana Allah Ta'ala cinta kepada kita lah, maka mari di kita ni rasa nak mencintaikan akan Allah Ta'ala. Kalau tidak dengan cinta Allah Ta'ala pada kita, nescaya kita tak dapat mencintai dengan cinta yang kita cinta kepada Allah Ta'ala. Tu bahasa guru kami masa ada bab cinta kepada Allah Ta'ala ni. Dan kalau kita tengok hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari baik ni, Nabi SAW kata apa? Allah Ta'ala saat ni tu dia mencampurkan satu saja daripada 100% rahmat Allah Ta'ala. 99 rahmat Allah Ta'ala letakkan pada sisi dia, di sisi Allah Ta'ala. 1% saja yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita di atas muka bumi. Maka dengan rahmat Allah Ta'ala yang satu saat ni, ada 99 lagi rahmatnya, satu saja rahmat Allah Ta'ala tadilah, maka dengan itulah kita dapat berkasih sayang sesama kita. Dengan sebab rahmat Allah Ta'ala yang satu itulah, maka lembu dia tak sodok anak dia, kuda dia tak tendang anak dia, sebab dia dapat kenal. Dengan apa? Dengan rahmat Allah Ta'ala yang satu tadi. Itu jelas dalam hadis Nabi SAW. Ke-10 tu kena kejap tasawuf lah. Tasawuf jadi tasawuf saat ni jangan kita bawa sehingga kepada tidak daripada hak ajaran ulama. Kena buat mari daripada hak alim ulama kita dak buat mari. Baik. Sebab orang ni bila kejap tasawuf, orang minat kejap tasawuf. Sebab hati kita ni masya-Allah Allah Taala beri pada masyarakat kita Melayu lah, suka dengan orang panggil dengan kasih sayang apa semua. Jadi benda tu molek Allah Taala dah campur dah pada kita. Cumanya kita nak hurah pada bab-bab tasawuf kalau hak hakikat. Hak supaya kita sebut saat ni bab cinta apa semua tu, kita kena ambil daripada huraian alim ulama.
Barulah kena. Tidak gak jadi rosak rosak. Ke-10 daripada fardu sembahyang itu sujud yang pertama, dan bagi sujud ni 8 syarat. Pertama, bahawa hantar ke dahinya dengan terbuka, melainkan kerana uzur. Ni dahi kena terbuka. Hak muslimat kena jaga. Kain kano muslimat tu bila dia sujud saat ni tu jangan dia hampar sehingga dia sujud di atas kain kano dia, maka itu tidak sah. Kerana apa? Kerana dahi tidak terbuka pada waktu sujud. Orang lelaki sama juga, rambut dia panjang hingga dia sujud di atas rambut tadi, maka tidak sah. Kena jaga. Ataupun dia mana-mana kain yang bergerak dengan pergerakan kita, kain ko, rambut ko yang bergerak dengan pergerakan kita, bila dia saat ni tu orang panggil menegahkan daripada terbukanya dahi, maka tidak sah sujud. Kerana dia luput sah syarat. Kita lihat dah, sah syarat saja bagi tiap-tiap rukun ni tak cukup, maka batal habis hak lain. Kedua, sembahyang kerana uzur. Kedua, ketiadaan sujudnya atas suatu yang bergerak-gerak dengan geraknya. Ni samalah, dia kira suku. Kalau nak kira masuk sekali pun tak apa. Maksudnya, jangan kita sujud pada sesuatu yang bergerak dengan pergerakan kita. Kalau katakanlah kita pakai kain sebel ekor ni panjang sangat sehingga dijadikan seperti mana sajadah, dan dia tak bergerak dengan pergerakan kita sujud di atas tu tak mengapa. Dia tak sinya orang panggil mana-mana benda yang berada pada tubuh badan kita yang bergerak dengan pergerakan kita, maka dia menghalang daripada terbukanya dahi, maka itu menyebabkan tidak sah sujud. Padahal ia menanggung baginya bagi benda tak ada. Ada pun sejadah dah tu tidak ada masalah lah. Hak sejadah dah tidak ada masalah. Ketiga, menghantar kedua lututnya pada tempat sujudnya. Dua lutut saat ni kena letak. Dia seperti mana hak makruf dalam hadis pun ada sebut. Mana? Dia anggota sujudnya 2, 4, 7. 7. Lepas tu tambah dengan hidung. Taklah 8. Jadi ketujuh-tujuh anggota sujud kita saat ni tu yang wajib terbukanya hanyalah dahi. Adapun tangan, lutut, tapak kaki kita, tapak jari kaki ni, hak tu tak mewajibkan bagi terbuka. Hanya sekadar mewajibkan bagi dihantarkan saja. Adapun terbuka atau tidak, hak tu tidak disyaratkan. Boleh? Ni masalah bab sujud pun kita kena cermatlah juga. Kena pakat-pakat cermat belaka. Keempatnya, menghantarkan suatu suku daripada perut dua tangannya. Jadi sebelah mana perut tangan ni lah, hak mana bercatur dengan tangan kita ni. Perut tangan ni, tapak tangan tu hak mana bercatur tu dipanggil perut tapak tangan. Perut tapak jari ikutlah. Jadi sebelah alik ni kena ada satu juzuk, satu alik ni kena ada satu juzuk. Jadi kalau kata kita sujud dalam keadaan kita menggenggam begini, maka tidak sah lah. Ataupun ke belakang kayak ini tidak sah lah. Orang cacat tu lain kira lah. Orang hok ada keuzuran ke, hak biasa-biasa kita dengan tidak ada keuzuran apa semua, wajib kita kena bagi kena. Tu syarat dia anak jari tangannya. Kelima, menghantarkan suatu suku daripada perut jari kakinya. Ni pun ada demo dok menanya masalah perut jari kaki. Jadi jari kaki tu tak memadai kita duduk begini. Duduk begini ni dia kena orang panggil kepala jari, tak sah. Dia nak kena perut jari. Perut ni hak bersetuh lah. Tapak kaki kita tu, tapak jari kaki yang begini, hak mana bersetuh. Jadi kita kena berekok sikit. Nampak ni. Ni pun dulu ada. Setengah-setengah orang tanya. Dia kata betul kok saya dengar orang mengajar kata kena bagi kena tapak jari kaki sebelah kanan dan kiri. Betul. Kalau susah pun kena bagi kena lah. Selagi mana tidak ada keuzuran dengan sakit, kita kata. Jadi kalau bobo kena begini dengan kepala jari, tidak sah.
Tidak sah, tidak memadai pada sujud. Niat kita kecek ni atas kaum yang muktamad. Adapun kalau kita nak kecek atas pendapat-pendapat ulama dalam masalah fiqh ni sangat banyak dah perkhilafannya. Jadi hak lepas-lepas dah tu, kita harap kata Tuhan maafkanlah atas pendapat-pendapat yang berkhilaf ulama saat ni. Cuma hak akan kedatang ni kita kena bagi sempurna. Lepas tu banyak mana jari kaki nak kena-kenanya. Tak ada masalah, satu juzuk. Dengan ibu jari saja ke, dengan mana-mana tapak jari kaki yang lain ke, tidak ada masalah. Baik, daripada perut jari kakinya kedua. Kakinya kedua, maksudnya hak alik kanan dia alik kiri. Keenam, bahawa sujudnya dengan memberatkan kepalanya. Kena berat sikit dahi kepala kita ni. Tak boleh kita tak berat. Maksud katanya, kalau bobo kena dahi kepala ni bobo setuh. Ataupun kalau orang panggil sejadah sekali hak span tu ni. Sejadah hak jenis span tu. Jadi kalau hak jenis begitu, kena biar kepek sikit. Biar nampak kesel sujud kita. Sebab kepala anggota dahi ni kena tekan. Jadi hak anggota dahi kita ni, yang pertama kena hantar, yang kedua kena terbuka dan kena ditekankan sedikit. Bukan duduk ngenye, ngenye lain pula. Baik. Jadi masalah sujud saat ni tidak ada masalah. Satu jari saja ke, dua jari ke, asalkan ada hak lik kanan dan ada hak lik kiri. Baik. Keenam, bahawa sujudnya dengan memberatkan kepalanya. Jadi tu kena ingat tu, masalah memberat kepala pun ada setengah-setengah kita ni tak berat ke kepala. Maksudnya tak tekan ke sedikit kepala kita. Jadi menyebabkan dahi tu, bahasa Kelantan panggil bobo kena. Sekadar kena saja tak memadai, dia kena tekankan sedikit. Dan tengkuknya, memberatkan kepalanya dan tekuknya seorang. Ketujuh, hendaklah sujud itu dengan disengajanya. Bukan terkejut ke, bukan terjatuh ke, tak. Dia kena sujud tu dalam keadaan dia tu sengaja untuk melakukan sujud saat ni. Kedelapan, bahawa tinggi punggungnya daripada tengkuknya. Ni pun sama bila masjid tu ramai sangat orang ni. Kadang-kadang ada setengah-setengah tu demo semaya atas tangga. Jadi bolehkah semaya atas tangga? Tak ada masalah, cukup syarat. Tapi kalau kata kita semaya atas tangga, bila tanya sujud tu, punggung kita dengan kepala kita masa sujud tu sama tahap, ya tak boleh. Dia kena punggung saat itu ke bawah daripada kepala, teratas daripada pihak kepala, baru dipanggil sujud. Kalau sama tu ya rokok, ia kena ke bawah begitu. Kepala ni kena duduk bawah daripada punggung. Itulah ia panggil sehina-hina kita dengan Allah Ta'ala. Hak punggung kita, hak hina ni duduk tinggi pada hak kepala kita, hak mulia ni. Lepas tu kepala kita duduk pada latar, hak tempat hina, hak tempat orang duduk pijak. Itulah cara kita nak sah sujud. Sebab tu masalah sujud ni tak boleh kita sujud kepada mana-mana makhluk. Tak boleh. Kerana membawa kepada haram serta kupu. Wal-iyadzubillah. Ketujuh, hendaklah sujud itu dengan disengaja. Kedelapan, bahawa tinggi punggungnya daripada tengkuknya. Maka jika bersama tingginya, maka tiada memadai akal dia. Akal sujud tadi. Tak memadai. Tak memadai maksudnya kena bagi memadai lah. Kalau tak gak tinggal serukung dah lah ya kira. Kesebelahnya daripada fardu sembahyang itu tamakninah daripada sujud yang pertama, dan baginya syarat yang satu seperti barang yang tersebut dahulu itu, iaitu tak menetapkan segala anggota. Rasa cukup dulu untuk pertemuan pada petang ni. InsyaAllah kita akan sambung pada Ahad minggu hadapan. Jadi kita harap sahabat-sahabiah yang bersama-sama di dalam pengajian ni, kita ajak sahabat-sahabat yang lain supaya orang panggil mereka yang mana membuka jalan bagi orang lain untuk kebaikan, maka baginya pahala yang Allah Ta'ala tak mengkuraikan sedikit pun bagi kita
yang mana ajak orang lain kepada tempat-tempat pengajian ni. Dia cuba kalau kita fikirkanlah. Kalau kata kita dapat tarik seorang aja saja untuk pengajian agama, banyak mana dah pahala Allah Ta'ala akan beri pada kita dengan demo memahami agama. Apatah lagi kalau kita boleh nak jemput ramai lagi orang, kita ni pandai nak ajak orang, maka pahala satu berterusan. Kalau demo amal pula, lepas tu demo pula ajak orang lain, inilah orang panggil sahih akhirat. Orang yang mana Allah Ta'ala beri ke mereka saat itu dengan pemikiran untuk mengejar ke akhirat, maka begitulah cara mereka berfikir. Seperti mana orang memikir pada bab menego. Orang memikir pada bab menego lagu mana? Dia akan orang panggil usaha ke sebanyak-banyaknya, orang yang dapat beli barang niaga mereka, maka begitu juga lah kita usaha ke barang niaga akhirat kita, kerana hak tu barang kita nak simpan di hari akhirat kita. Baik. Macam mana dengan dikata rokok dengan kelopak mata bagi orang yang tak mampu? Adakah isyarat kelopak mata untuk sujud dan rokok rukun fi'li yang lain sama dengan isyarat kelopak mata bagi rokok? Iyalah. Contoh kita kata kita nak baring, wal iyadzubillah tak sah. Maka bila kita nak rokok, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Begitulah. Allahu akbar. Maksudnya dengan kita mengklikkan isyarat bagi kata kita saat ni berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Gitu nah. Lambung-lambung ni lah posisi kita, posisi kanan, posisi kiri. Jadi seperti mana hak sunatnya kita tidur saat ni pada lambung. Lambung ni. Orang mati pas ni pun atas lambungnya kanan jugaklah. Afdalnya kita bawa mereka. Baik. Makin berilmu makin beradab. Bagaimana sekiranya ada bisul atau jerawat dahi ya Ustaz? Jadi kau dah mampulah kalau ada bisul. Iyalah ada bisul, kau ada jerawat pada dahi, maksudnya sekadar yang kita mampu. Jadi tekir saat ni tu bagi orang mampu. Supaya sujudlah kita rukuk ni. Rukuk sujud bagi orang yang mampu. Maka qadar mana yang kita mampu, maka qadar tu saja yang diwajibkan. Kita kembali pada ayat Allah Ta'ala firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak memberatkan kita ni kecuali dengan kadar hak kemampuan kita. Wajibkah niat sujud sejadah pada sujud saat ni? Jadi perpindahan rukun saat ni tu kita kena niat lah. Jadi perbuatan saat ni tu tidak kita buat dalam keadaan tak niat. Sujud sejadah, sujud sujud Allah sahwi, kena niat ke bagi perbuatan sujud tadi. Wallahu a'lam. Jadi sekadar hak saya boleh baca pada komen tu, saya rasa tak ada dah untuk komen-komen soalan yang lain. Kalau ada yang tertangguh tu, insya-Allah kita akan tanya, kita akan tengok pula insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'alami wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal mukhlisin wa ja'alna min awliyaika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah bi'alamin. Taqabbalallahu minna.